Hello guys, welcome back to my channel Nazmi Share. So hari ni Nazmi nak buat satu reaction daripada video, iaitu video daripada CEO of Kejap. Sajalah nak buat reaction lain sikit daripada orang lain kan. So here we go. So video yang pertama kita tengok yang ni ya, Johor ni ya. Korang kejap. Kenapa orang tua pesan elakkan lalu jalan ni pada waktu malam? Katanya bahaya, benda-benda pelik boleh berlaku dekat jalan ni. Nak jadi apa? Jalan je lah kan? Jalan Kota Tinggi ke Mersing, Johor ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistik. Dekat situlah terletaknya kubur pada zaman Jepun yang boleh dilihat di kiri dan juga kanan jalan. Dikatakan masih terdapat lagi kesan tembakan yang menunjukkan pernah berlakunya pertempuran hebat di situ. Jika dilihat pada setiap kubur, letakkan petanda amaran supaya... Sebenarnya Nazmi pun pernah juga duduk kat Kota Tinggi tau, dekat tempat yang area yang ada kubur ni. Yes. Sebab apa ni, dulu pun ayah Nazmi kalau selalu pergi ke Pahang untuk lalu, memang kalau sini juga, dia memang dekat lah. So memang akan nampak tepi-tepi tu kubu-kubu yang besar-besar tepi jalan. Memang tepi jalan, memang seram lah kalau ni. Biasa kalau ayah Nazmi akan gerak pada waktu malam kebiasaannya, sebab dia malas nak gerak pada waktu pagi sebab kadang busy kan untuk pergi ke Pahang. Itu pun pergi Pahang masa tu hantar kakak Nazmi masa tu. Tapi memang betul lah sis, memang kubur ni memang besar gila lah dekat tepi jalan. Senang dilihat pada waktu malam sebab dekat situ banyak juga tau kemalangan yang sering berlaku. Bukan tu je, ramai juga tau yang pernah nampak kelibat tentera Jepun sedang berkawat di situ. Satu malam kan ada beberapa biji kereta yang ingin melalui jalan tersebut. Dari jauh mereka ni tiba-tiba nampak ada cahaya tembak-menembak daripada kiri kubu dan juga kanan kubu. Ibarat adanya pertempuran. Apa lagi masa tu semua kereta berhenti. Yelah, takkan diorang nak lalu kalau betul-betul ada peperangan, maut diorang kat situ. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Tanya salah seorang daripada mereka. Masing-masing semua cakap memang mereka nampak. Telah berbincang mereka nak lalu juga dekat kawasan kubur tau. Tapi kubur ni kan, aku cakap dengan korang, aku tak pernah masuk lagi dalam ni. Tapi cuma tak pernah nampak, tepi-tepi jalan je pernah nampak. Sebab ni, tapi memang kes tembakan tu memang ada lah, memang ada. Apabila mereka melalui kubur itu, mereka tak nampak langsung askar ke trak tentera ke atau sesiapa sahaja di situ. Habis tu siapa yang diorang nampak tembak menembak tadi? Orang Johor, korang pernah lalu tak jalan ni? Korang kejap. Tengok ni. Korang kejap. Betul ke terowong dekat negeri ni ialah terowong yang paling berhantu dalam Malaysia ni korang? Peristiwa terowong ni mesti korang pernah lalu juga. Yang ada pernah lalu juga, walau nak menghala ke abang kata utara, mesti lalu juga terowong ni. Tapi terowong ni memang ada mistik sikit lah, memang ada seram sikit lah. pelik dan seram memang selalu dikaitkan dengan terowong Menora ini. Dan ramai yang tak tahu kewujudan kampung Menora berdekatan dengan terowong ini. Menurut Tapi kampung ni sis, aku tak pernah dengar. Aku tak pernah nampak dia ke kampung kat situ. Mungkin ada tapi tersorok-sorok sikit lah kan. Sis, aku tak pernah nampak terowong ni. Ketua kampung, terowong itu memang diakui keras oleh pengguna jalan raya. Malah dia sendiri pernah bekerja sebagai penyelia lebuh raya plus sebelum menjadi ketua kampung. Dan selalu berhadapan dengan kes kematian di situ. Katanya kan memang selalulah berlaku kemalangan maut dekat terowong Menora itu tanpa mengetahui apa punca sebenar. Kalau korang lalu dekat sini kan, tiba-tiba sangkut berjam-jam. Sangkut berjam-jam ni memang selalu. Aku masa hantar kakak aku dekat Unimap pun memang selalu jam. Kadang-kadang tak tahu sebab apa jam. Lagi selalu kereta berhempit-hempit. Aduh, tak tahulah. Dah tahu tu sempit kan. Memang selalu lah. Kat situ kemungkinan besar adanya kemalangan. Kisah ni diceritakan oleh seorang lelaki bernama Man. Man, isteri dan anak-anaknya ingin pulang ke utara setelah melancong di Port Dickson. Sepanjang perjalanan memang dia bawa agak laju sebab waktu tu tengah malam kan, dia takutlah kisah-kisah misteri dekat terowong Menora ni. Tiba-tiba di pintu keluar terowong Menora tu ada satu
satu cahaya di belakang keretanya. Sebab Man rasa ingin tahu, dia telah memperlahankan kenderaannya dan korang tahu tak apa yang dia nampak? Rupa-rupanya ada sebuah skuter putih dengan penunggangnya tanpa kepala weh. Bukan tu je tau, terus Ngilu siap kalau jumpa macam ni kan kat tepi jalan. Aku tak nak. Dia hampir sama cerita macam Volkswagen kuning tau, dekat jalan Lebuh Raya Garak. Tapi ni bezanya dekat kawasan bukit ni Bukit dekat, yang terowong dekat Perak tu. Orang ini juga sangat terkenal dengan cerita-cerita Pontianak, pocong berkeliaran dan yang paling famous, kisah tentang Volkswagen kuning. Bukan setakat terowong paling berhantu di Malaysia, malah terowong Menora ini telah mendapat gelaran sebagai jajaran maut kerana statistik kemalangan maut yang kerap berlaku di situ sepanjang tahun. Orang Perak, betul ke cerita ni? Korang-korang kejap, betul ke Malaysia akan tenggelam dalam air ni korang? Ada 7 tempat. Tapi aku pernah dengar yang pasal tenggelam di Malaysia ni. Ada setengah tempat akan tenggelam tau. Ni aku pernah dengar lah sebelum ni. Kat Malaysia yang akan ditenggelami air pada tahun 2050. Cuba korang cek, ada tak tempat korang? Baru-baru ini, saintis menyatakan kebimbangan apabila hujan lebat turun di puncak tertinggi Greenland yang akan menyebabkan kenaikan paras air laut dunia. Nombor 1, Perlis akan jadi lebih kecil. Nombor 2, Alusta akan bertukar menjadi pulau. Nombor 3, Kuala Selangor akan dikelilingi air seperti sebuah pulau. Nombor 4, tak ada lagi pantai cantik dekat Terengganu sebab Terengganu pun akan tenggelam sepenuhnya. Bandara yang sejarah Melaka pun akan hilang. Nombor Uish, kalau betul jadi itu kuasa Allah SWT lah yang mengaturkan. Kita doakanlah semoga tiada apa-apa berlaku lah. Parit Bunta ke Taiping pun akan ditenggelami air. Johor pula akan hilang sepenuhnya. Kajian menunjukkan negara dalam Asia adalah negara yang paling terkesan dengan kenaikan paras air laut dunia. Tapi Malaysia tak keseorangan. Thailand, Vietnam, Indonesia pun akan tenggelam sama. Orang Malaysia, ready ke tak ni? Korang-korang kejap. Uish, bila dengar memang seram banget sumpah seram. So, ini adalah reaction untuk video kali ni. So, bye. Jangan lupa subscribe, like and share. Lupa cakap. Okay, bye.